Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah membangun klinik daif, memacu perkhidmatan efektif. Dan kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ada yang berhormat Saudara Lukan Nisman Awang Sauni yang merupakan Timbalan Menteri Kesihatan. Jadi Wabi Luk, apa khabar? Okey, baik, sihat alhamdulillah. Saya panggil Luk sajalah. Ya, panggil saya Luk je. Dan kami cukup berterima kasih di atas kesediaan YB bersama kami di ruang bicara ini. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Tapi sebelum itu ada juga informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu sebelum kami memulakan perbincangan bersama dengan YB Luk. Mungkin anda juga masih ingat bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023, beliau berkata bahawa sektor kesihatan menerima peruntukan kedua terbesar, iaitu sebanyak 36.3 bilion ringgit berbanding 32.4 bilion ringgit pada tahun lalu. Jadi oleh itu Kementerian Kesihatan akan memanfaatkan sebaik-baiknya peruntukan yang diterima menerusi belanjawan tersebut dengan mengutamakan kerja menaik taraf fasiliti kesihatan di seluruh negara, terutamanya yang melebihi usia 50 tahun. Dan menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, KKM sudah pun mengenal pasti 1,200 klinik kesihatan yang dikategorikan sebagai daif dan usang ataupun kerana terkesan daripada beban pengoperasian ketika pandemik COVID-19. Dan malah pihak KKM juga yakin akan dapat menyelesaikan semua projek naik taraf membabitkan 436 klinik daif di seluruh negara pada penghujung tahun ini. Jadi inilah topik yang menjadi perbincangan kita di ruang bicara, dan tentulah banyak informasi yang ingin kita perolehi daripada yang berhormat Lukan Nisman Awang Sauni, iaitu Timbalan Menteri Kesihatan. Okey, YB, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi. Oh ya, saya ingatkan juga kepada penonton, saya juga mendapat keizinan sebenarnya daripada YB Luk. Anda juga boleh bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah, guna dua talian yang kami peruntukkan kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian tentunya 03-2694-0155. Baik, saya juga diberitahu bahawa YB telah pun mengadakan siri lawatan kerja ke fasiliti KKM sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur bermula hari ini sampai esok. Dan saya difahamkan bahawa siri lawatan YB telah pun bermula di Kuala Lumpur dengan premis pertama, iaitu klinik kesihatan ibu dan anak di Bandar Tun Razak. Betul. Jadi from your observation sendiri, barangkali kita boleh kongsi bersama apa yang YB dapat lihat sebenarnya. Okey, terima kasih saudara Sekawi dan juga Bernama TV, dan juga kita akan kupaskan berkenaan isu klinik-klinik daif ni. Pagi tadi saya selesai mengadakan satu lawatan ke klinik, iaitu klinik kesihatan ibu dan anak di Bandar Tun Razak, dan juga kemudian kita pergi ke klinik Petaling Bahagia, dan juga kita pergi ke klinik ibu dan anak di Jalan Hang Tuah. Dan ini adalah merupakan salah satu program yang dikenali sebagai program Bitara Madani. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut, saya perlu terangkan apa itu Bitara Madani. Dan juga Bitara Madani ini adalah merupakan satu inisiatif yang telah diwawakan dan umumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga satu pasukan petugas khas reformasi sektor awam yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara, di mana kumpulan STAR ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dibangkitkan oleh rakyat, yang kadang-kadang masalah ini menjadi viral oleh masyarakat ataupun netizen di sosial media. Dan juga masalah ini
perlukan penyelesaian segera. Dan sebab itulah pada peringkat awal, isu yang paling banyak berbangkit di media sosial ataupun di abar-abar besar adalah berkenaan tentang kesesakan di hospital dan juga kesesakan di KLIA dan juga isu berkenaan tentang sekolah-sekolah daif. Itu adalah merupakan 3 masalah besar yang mula dibincangkan dalam projek Bintara Madani melalui Majlis Tindakan Malaysia Madani yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beserta dengan menteri-menteri yang terpilih dan juga pegawai-pegawai kanan. Dan juga melalui Majlis Tindakan Malaysia Madani pada 3 Julai yang lepas, mesyuarat yang kedua, di mana Yang Amat Berhormat telah menegaskan ada keperluan untuk Kementerian Kesihatan memberikan tumpuan kepada program menaik tarafan klinik-klinik yang usang dan juga daif beserta dengan menaik taraf gerai-gerai yang berada di Lembah Kelang. Dan di situlah kami memainkan satu peranan yang agak besar. Dan juga apa yang menarik di dalam projek ataupun program Bintara Madani ini adalah kesemua projek-projek ini akan menghimpunkan pegawai-pegawai kanan KSU ataupun TKSU yang berpengalaman, dan juga setiap KSU ini akan diberikan tugas. Sebagai contoh, tidak semua program-program Bintara Madani untuk klinik daif ini dipantau oleh kami sendiri, tapi dipantau oleh TKSU daripada Kementerian KPDN. Ini menyebabkan kita mendapatkan satu pandangan sudut berbeza. Kalau kita KKM, buat kerja KKM, mungkin kita terlupa pandang, mungkin ada yang tercicir. Tetapi oleh kerana kita ada satu pasukan STAR yang diketuai oleh KSN ini, KSN telah mengagihkan tugas, maka program untuk menaik taraf klinik-klinik daif ini dipantau dan juga dikawal oleh TKSU, KPDN. Ini akan memberikan satu sudut pandang yang lebih baik dan juga mengguna pakai kemahiran-kemahiran yang ada di kalangan pegawai-pegawai kanan, dan juga ini sesuai dengan konsep whole of government yang sering diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat untuk menjayakan program-program di bawah Bintara Madani. Dan juga 3 konsep asas Bintara Madani ini adalah projek yang mempunyai kos yang efektif, yang kedua adalah projek-projek yang mempunyai masalah yang perlu diselesaikan dengan segera, dan juga yang ketiga adalah mengguna pakai keseluruhan fasilitis yang ada dari sudut dana dan juga kemahiran yang ada di dalam kerajaan untuk menyelesaikan masalah di bawah Bintara Madani. Satu isu juga yang saya ingin dapatkan pandangan YB lah. Kita bercakap tentang klinik-klinik yang usang yang dikategorikan sebagai daif. Betul. Apa perkara yang dilihat sebelum KKM sendiri membuat penilaian mengatakan klinik ini berada dalam situasi daif? Okey. Kalau kita lihat sememangnya memang ada peruntukan klinik-klinik untuk baik pulih klinik daif selama ini, tetapi peruntukan itu tidaklah sebesar yang kita terima kali ini. Dan juga kita sebenarnya telah mengenal pasti klinik-klinik daif sepanjang perkhidmatan yang kita sediakan, dan lebih-lebih lagi apabila kita berdepan dengan COVID-19, kita dapat nampak ada keperluan yang segera untuk menyelesaikan masalah klinik daif ni. Kita mempunyai cadangan hampir 1,200 klinik-klinik daif yang perlu kita selesaikan. Dan juga ciri-ciri klinik daif yang kita asas kepada klinik daif ini adalah merupakan bangunan yang mempunyai kerosakan ataupun bangunan yang mempunyai struktur kayu ataupun separa kayu, dan juga mempunyai masalah mekanikal dan juga kejuruteraan, maksudnya pempaipan ataupun wiring, dan juga isu-isu berhubung kait dengan keselamatan. Itu adalah merupakan 3 kriteria. Dan juga sudah pasti kebanyakan klinik-klinik kita di seluruh Malaysia, tak kira dia klinik kesihatan, klinik desa yang berusia lebih daripada 50 tahun, sudah pasti berdepan dengan masalah klinik daif ni. Saya juga tertarik hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan sendiri, Dr. Zaliha. Dia menyebut, saya juga menyebut di awal tadi, bahawa ada lebih kurang 1,200 klinik kesihatan yang dikategorikan sebagai daif. Betul. Jadi bila kita bercakap tentang 1,200 klinik ini, apakah ianya di seluruh negara termasuk di bandar dan juga di luar bandar? Selalunya orang beranggapan bahawa mungkin klinik-klinik daif ini hanya berada di kawasan-kawasan luar bandar saja. Komen sikit, Wadi. Itu satu pandangan yang sangat-sangat baik, saudara sekawi. Tadi saya pergi ke klinik
Bandar Tun Razak. Itulah mesej yang ingin saya sampaikan kepada warga KKM dan juga petugas-petugas, di mana ketika ini kita banyak fokus pergi ke luar bandar, pergi ke negeri-negeri yang mempunyai fasilitis KKM yang agak daif, tetapi kita lupa bahawa klinik daif juga berlaku di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Dan juga untuk makluman pendengar, kita mempunyai 1040 buah klinik yang mempunyai struktur kayu dan juga separa kayu. Itu memang automatik kita panggil klinik daif. Dan juga kalau kita lihat dalam konteks luar bandar dan juga bandar, kedaifan di luar bandar adalah berupa seperti struktur kayu ataupun separa kayu yang perlu mendapatkan satu gantian penuh ataupun dibaik pulih dari sudut kebocoran ataupun struktur. Tetapi di bandar, walaupun klinik kelihatan agak baik dengan struktur konkret, tetapi kita berdepan dengan masalah kedatangan pesakit-pesakit yang sangat ramai. Lebih-lebih lagi kadar kedatangan selepas COVID semakin meningkat. Dan juga perkara ini setelah kita kaji lebih ke belakang, sememangnya pada tahun 2018-19 pun kedatangan pesakit-pesakit juga agak tinggi. Ini yang menyebabkan fasilitis kita overstretch, terpaksa kita guna pakai sepenuhnya, dan juga ini yang menyebabkan ketidakselesaan oleh klien-klien kita ataupun pesakit-pesakit kita. Sebagai contoh, ruang menunggu yang sangat sempit, panas, dan juga sebab itu tadi saya pergi ke klinik Petaling Bahagia, di mana kita telah memperuntukkan sebanyak 250,000 untuk menyelesaikan masalah dengan membina struktur berbumbung bagi pesakit-pesakit untuk menunggu. Dan itu adalah merupakan salah satu program ataupun klinik yang telah siap sepenuhnya di bawah program klinik daif ni. Dan juga kalau di luar bandar, sudah pasti kalau kita lihat contohnya di Sabah dan Sarawak, kita kena terima hakikat. Kalau di Sarawak, kita telah hampir menyiapkan pen borneo, dan juga penyiapan pen borneo ini telah menyebabkan landscape kedatangan pesakit ke klinik-klinik kesihatan bertambah. Kerana dulu kita mungkin dalam jarak yang sangat jauh, tetapi sekarang kita mempunyai satu connectivity lebih mendekatkan dan juga memberi akses kepada rakyat untuk pergi mendapatkan perkhidmatan di klinik-klinik kesihatan di seluruh negara. Di Sabah tu apa masalah yang selalu ataupun dilihat paling ketara oleh KKM sendiri? Kita melihat dari sudut lokasi dan juga dari sudut connectivity dan juga struktur klinik yang saya bagi tahu tadi dalam keadaan kayu dan juga separa kayu. Saya juga pada 2 minggu yang lepas telah pergi ke hampir 40% klinik-klinik fasilitis kesihatan di Sabah, pergi ke Kota Belud, pergi ke Ranau, pergi ke Tamparuli, ke Kundasang, di mana kita melihat keadaan klinik yang masih lagi dalam keadaan yang sangat daif. Tetapi melalui Bintara Madani ini, di salah satu lokasi yang saya pergi, iaitu klinik desa Kampung Sayap, Kota Belud, di mana kita mampu melakukan gantian penuh sepenuhnya klinik desa itu daripada keadaan kayu kepada keadaan klinik konkret dengan kos sebanyak 600,000. Dan ini adalah cukup menggembirakan penduduk kampung dan juga petugas-petugas, di mana saya merasakan dengan penyediaan dana daripada kerajaan melalui Bintara Madani ini, ini akan memberikan satu apa orang cakap fasilitis kesihatan yang bermaruah kepada warga kerja KKM dan juga rakyat Malaysia. Saya terfikir daripada apa yang Wabi Luke sebut sendirilah. Okey, kita bercakap tentang struktur, kita bercakap tentang facilities yang perlu dinaik tarafkan sebenarnya, kalau kita ingin kepada istilah yang tepat. Tetapi apabila apakah operasi di klinik tersebut akan terhenti sekiranya kerja-kerja untuk to improve the structure, untuk menambah facilities itu berlaku? Okey, kita melihat dari sudut 3 faktor untuk menaik taraf klinik-klinik. Ada sebahagian kecil kita melakukan gantian penuh klinik-klinik, terutama sekali klinik-klinik desa yang berlaku di Terengganu, yang berlaku di Kedah dan juga di Sabah Sarawak. Sekiranya proses gantian ini berlaku, kita akan memindahkan pengoperasian klinik kita ke tempat lain. Ke tempat lain. Sebagai contoh yang saya bagi tahu tadi, di Kota Belud, Kampung Sayap, buat sementara waktu kita pindahkan perkhidmatan klinik kesihatan itu ke Balai Raya penduduk.
Dan juga kerjasama penduduk kampung sangat baik. Dan juga selain daripada itu, kita mengguna pakai ruang-ruang yang ada seperti balai raya, dewan-dewan yang dipersetujui oleh masyarakat dan juga komuniti setempat. Walaupun demikian, untuk baik pulih ataupun contoh dia pendawaian yang tidak mengganggu kedatangan pesakit-pesakit, kita tetap menyediakan akses secara terbuka kepada perkhidmatan kita kepada rakyat. Maksud dia, rakyat kita melakukan satu inovasi. Contoh dia lawatan pesakit secara temu janji yang dibuka supaya kita dapat menyusun kerja-kerja naik taraf di klinik-klinik dan fasilitis yang sedia ada. Ada tak KKM meletakkan certain target sebenarnya untuk menyiapkan setiap projek naik taraf itu dilaksanakan? So kalau kerja-kerja yang sangat mudah, saya nak memberitahu kepada pendengar, kalau kita lihat kos yang kita guna pakai untuk kerja-kerja naik taraf adalah daripada sekitar 50,000 sekecil 50,000 sehingga kos 600 ke 800,000 untuk sesebuah klinik. Maksud dia 436 buah klinik yang kita sedang laksanakan ketika ini tidak mempunyai nilai yang sama rata. Kalau nilai yang sama rata, kita tidak mampu untuk menyelesaikan kesemua. Itu kita hanya mengejarkan kuantiti, tapi kita juga melihat kualiti kepada naik taraf yang kita jalankan. Dan juga untuk program naik taraf Bitara Medani ini, pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri sangat-sangat saya gembira. Saya menggulung perbahasan belanjawan dan juga nilai 100 juta itu mampu mengubah apa yang kita inginkan, iaitu untuk melihat masalah-masalah yang sering diperkatakan oleh masyarakat dapat diselesaikan dengan segera. Dan juga peruntukan untuk tahun ini adalah berjumlah sebanyak 111 juta, di mana 100 juta adalah khusus daripada program Bitara Medani dan juga 11 juta itu adalah program-program naik taraf sedia ada yang bahawa dia yang memang kita telah laksanakan. Dan juga kita cukup yakin dalam pelaksanaan klinik Daif ini kita mampu mengejar masa dan juga tempoh yang telah ditetapkan oleh Majlis Tindakan Malaysia Madani, di mana by Disember 2023 kita akan menyelesaikan masalah-masalah klinik Daif di 436. Walaupun demikian, kita masih ada lagi baki, iaitu di mana Dr. Z telah mengumumkan 1,200 dan juga program ini akan dilakukan secara berfasa. Kejayaan 2023 ini sangat penting bagi KKM, bagi meyakinkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menambah lagi peruntukan naik taraf klinik Daif ini supaya kita dapat mempercepatkan lagi jumlah-jumlah baki yang ada untuk tahun 2024 dan juga tahun 2025. Okey, saya juga tertarik hati bila Wabi Luke menyebut tentang kesesakan di klinik-klinik tersebut. Satu isu yang selalu dibangkitkan adalah masa menunggu yang begitu lama, tadi pun kita sebut. Tetapi satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pencerahan daripada YB ialah tentang dikatakan bahawa klinik-klinik ini juga menghadapi kekurangan kaki tangan sebenarnya, dan itu yang mengakibatkan berlakunya masalah-masalah yang mungkin terpaksa menunggu lama dan sebagainya. Komen sikit YB. Apabila kita berdepan dengan masalah sumber manusia, salah satu cabaran kita adalah untuk menyediakan perkhidmatan dan juga perkhidmatan terpaksa kita hadkan kerana kita tidak mempunyai jumlah petugas yang mencukupi. Dan juga apabila kita menyebut berkenaan tentang kekurangan kaki tangan ataupun sumber manusia di dalam KKM, kita mempunyai struktur yang sangat jelas, di mana kaki tangan yang kita perlukan adalah pegawai perubatan, pegawai farmasi dan pergigian, dan juga untuk menggerakkan dan juga menjayakan tugas-tugas doktor dan juga ahli-ahli farmasis di dalam sebuah klinik adalah pastinya jururawat dan juga pembantu perubatan. Dan selain daripada itu, tak lengkap sebuah klinik kalau ada doktor dan juga nurse saja, tapi tak ada pembantu-pembantu makmal, pegawai-pegawai teknologi dan sains untuk melakukan apa tu orang cakap blood test, ujian darah,
ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan pekerja yang kita perlukan. Dan juga untuk menyelesaikan masalah ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan komitmen di dalam jawapan soalan kepada Perdana Menteri. Beliau telah menjawab komitmen beliau untuk memastikan penjawat awam ataupun pegawai-pegawai perubatan kontrak akan ditetapkan dalam tempoh 3 tahun. Bermaksud dalam nilai 12,500 pegawai perubatan akan mendapat penjawatan tetap. Dan juga pada tahun ini kita telah melakukan exercise ataupun interview kepada 3 skim, iaitu pegawai perubatan dan juga farmasis dan juga pergigian dengan nilai jumlah sebanyak 4,900. Walaupun demikian, kita tetap masih menghadapi cabaran-cabaran di mana kalau kita lihat di wilayah Sabah dan Sarawak, apabila penawaran kepada jawatan tetap pergi ke Sabah dan Sarawak, ramai doktor-doktor dan juga pegawai-pegawai perubatan tidak mampu ataupun tidak berani untuk menyahut cabaran untuk pergi ke wilayah. Mungkin kerana atas faktor geografi dan juga faktor klinik daif yang kita berdepan. Bukan hanya setakat klinik daif, saudara sekawi, kita juga berdepan dengan kuartus kediaman warga KKM yang sangat-sangat daif. Dan saya rasa untuk tujuan yang lebih baik, saya berharap agar peruntukan Bintara Madani ini akan merangkumi klinik dan juga kediaman. Warga kerja KKM. Okey, Wabi Luke, semakin menarik sebenarnya perkara-perkara yang dapat pencerahan daripada Wabi. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Kita juga nak beri ruang dan juga peluang pada YB Luke untuk meneguk minuman yang kami sediakan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada anda yang mungkin sedang mengikuti ruang bicara ketika ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi saya ulangi lagi, 2 talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu 032604 0155 dan satu lagi talian ialah 032694 0155. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting, iaitu membangun klinik daif, memacu perkhidmatan efektif. Kita rehat dulu. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bersama dengan Timbalan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Lukanisman Awang Sauni. Masih lagi bercakap tentang membangun klinik daif memacu perkhidmatan efektif. Baiklah, saya difahamkan kita sudah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Francis dari Petaling Jaya, Selangor, difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Halo Francis. Yes, hello Tuan. Yeah, hi. Thank you Hello. for the... Hello. Yeah, we can hear you, Francis. Yeah. Yes. My question is for the... I tried to talk in Bahasa Malaysia. My question is for the YB. This is regarding the pegawai perubatan. I do not know why MOH is having so much of restriction or sekatan untuk para pegawai perubatan. Kita ada banyak para pegawai perubatan yang berqualified. Tapi saya tengok MOH ni macam dia tak bagi dia satu not giving them the proper recognition in terms of actually jawatan tetap. You see, Malaysia memerlukan pegawai perubatan yang banyak, yang ketara sekali pada masa depan tu. Jadi kita kena we have to accept and embrace them, so that Malaysia will have enough pegawai perubatan, tersertakan. And then I remember reading a report some time back. MOH said, ada cukup kaki tangan perubatan. Tapi padahal kita dengar dari Sabah Sarawak, dia cakap lain pula. Tak cukup tanah pegawai perubatan. And then I heard that MOH now they want to send the pegawai perubatan, tapi dia bagi jawatan kontrak pula. Kenapa pula macam tu? You have to give them jawatan tetap, baru dia nak pergi ke Sabah Sarawak. It's a far away land. They should actually give recognition. So that is something that this kerajaan Madani yang baru ni, I think dia leka sikit. They are not in touch with the current environment. I tahulah kerajaan dulu tu lain, tapi kerajaan baru pun macam tu lebih kurang sama juga. So saya minta penjelasan daripada YB Timbalan Menteri. Thank you. Okay, thank you Francis from PJ Selangor. Kita faham apa yang anda ingin kemukakan. Kita juga ingin mendapat respon dan juga reaksi daripada YB Luk berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, Francis. Okey, kepada saudara Francis daripada Petaling Jaya, sememangnya soalan-soalan berkenaan tentang penjawatan memang telah kerap kali saya dan Yang Berhormat Menteri jawab di dalam Parlimen dan juga kepada media. Dan juga baru-baru ini kita panggil exercise ataupun pengambilan 4,900 ataupun 4,200 pegawai-pegawai kontrak yang ditetapkan telah hampir selesai. Walaupun demikian muncul satu sentimen ataupun isu yang dibangkitkan apabila tawaran jawatan tetap tersebut tidak memenuhi ataupun hasrat pegawai-pegawai untuk mendapatkan penempatan di lokasi yang mereka pilih. Dan juga buat untuk 4,914 jawatan tetap yang telah diumumkan dan juga telah diberi kepada pegawai-pegawai perubatan, pergigian dan farmasis, kita menerima hampir 1,800 rayuan yang tidak ingin ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Dan juga memang berlaku dalam berita-berita dan juga di sosial media mengatakan berlaku satu krisis di mana menjelang 31 Julai akan berlakunya pengeluaran ataupun keluar pegawai-pegawai kontrak yang mendapat tetap ke hospital-hospital di negeri-negeri yang lain di Lembah Kelang. Dan juga untuk makluman saudara Francis dan juga pendengar, keluarnya pegawai-pegawai kontrak yang mendapat tetap ke negeri-negeri ataupun hospital yang baru ini bukanlah sebagai satu perkara yang perlu kita panik. Di mana kemasukan pegawai-pegawai, sebagai contoh saya ambil pegawai-pegawai kontrak yang berada di Sarawak yang mendapat jawatan tetap melalui tawaran kerja yang disediakan oleh KKM, mereka akan
pindah semula ke Semenanjung dan memasuki facilities. Dan juga memang kita akui bahawa kalau di Sarawak ataupun di Sabah, penjawatan yang ada sangatlah banyak. Tetapi kami terpaksa berkorban dari sudut eksersis pengagihan doktor ini sekiranya kesemua rayuan doktor yang tidak mahu pergi ke Sarawak dan Sabah, kita terpaksa berdepan dengan kaedah untuk redistribute semula, mengagihan, dan di mana kita terpaksa mengorbankan jawatan-jawatan di klinik-klinik tanpa pegawai perubatan. Dan juga pegawai-pegawai perubatan ini akan kita tempatkan di hospital-hospital di Sarawak dan Sabah yang tidak mencukupi. Walaupun demikian, berlaku juga satu senario di mana penjawat-penjawat ataupun pegawai perubatan yang berada di Sabah dan Sarawak yang datang daripada Semenanjung yang ketika ini dalam status calon simpanan. Tetapi kerajaan telah memberi komitmen di mana calon-calon simpanan ini tidak perlu lagi mengharungi sesi interview di mana sekiranya akan datang lagi untuk fasa yang kedua, ketiga untuk penjawatan tetap, mereka ini secara automatik akan diambil masuk ke dalam sistem dan ditetapkan penjawatan. Walaupun demikian, saya berpandangan secara peribadi di dalam KKM, saya merasakan mana-mana pegawai perubatan yang kontrak yang telah memulakan kerjaya di Sarawak dan juga mereka ni diberikan sedikit keistimewaan untuk mendapat jawatan tetap apabila jawatan tetap ini ditawarkan. Itu saya rasa dapat membantu sedikit. Dan juga faktor-faktor kekurangan doktor di Sabah dan Sarawak sudah pasti diakibatkan fasilitis KKM yang daif, terutama sekali tempat tinggal. Tak ada doktor-doktor ataupun pegawai perubatan sanggup untuk tinggal di keadaan yang sangat-sangat mengecewakan lah dari sudut pandang mata. Walaupun kita berusaha untuk membina kuarter-kuarter yang baru, tetapi keadaan itu tidak mencukupi. Dan disebabkan itulah kalau kita lihat dalam konteks Sarawak, Yang Amat Berhormat Premier Abang Jo telah memberitahu kepada KKM di sesi lawatan hormat kita kepada Premier. Beliau telah memaklumkan kepada Dato' Zaleha bahawa Kerajaan Negeri Sarawak sekarang melihat untuk membina integrated sistem ataupun tempat kediaman integrated di mana pegawai daripada persekutuan dan juga negeri dapat duduk bersama dan kita mempunyai tempat untuk menempatkan pegawai-pegawai kita. Dan juga memang betul kita menghargai semua penjawat-penjawat awam, bukan hanya setakat doktor tetapi menyeluruh dari skim bukan allied science dan juga perubatan. Walaupun demikian, kita masih lagi berdepan dengan keadaan di mana penjawatan ini hanya boleh diluluskan dan juga diwujudkan melalui persetujuan daripada agensi pusat, iaitu daripada JPA. Dan kita telah berusaha, dan saya telah ulangkan sekali lagi melalui jawapan Yang Amat Berhormat PMX, beliau telah memberikan jaminan bahawa dalam tempoh 24 dan 25 kita akan cuba untuk menetapkan, dan juga jumlah penjawat awam yang akan mendapat jawatan tetap adalah sekitar 12,000. Ini tidak termasuk kepada penjawatan di fasilitis baru kita yang akan dibuka dan sedang dibuka ketika ini. Komen sikit Wabiluk. Ada juga pandangan-pandangan yang dimainkan terutamanya dalam media sosial khususnya lah, mengatakan bahawa kadang-kadang berlaku apa yang disebut sebagai pegawai perubatan ini yang overwork sebenarnya, kerja yang berlebihan, kepenatan, keletihan dan sebagainya. How far is true sebenarnya? Saya boleh menjawab soalan ini. Sememangnya perkara itu berlaku. Dalam sesi town hall bersama Yang Berhormat Menteri, kita mendengar pandangan-pandangan pegawai-pegawai perubatan yang datang bukan hanya di sekitar Lembah Kelang, tetapi datang daripada negeri-negeri lain sejauh Sabah yang menceritakan keadaan sebenar yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai perubatan di Kedah yang mengatakan jumlah ongkol yang dilakukan oleh beliau di Kedah adalah lebih tinggi berbanding di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur. Tetapi kita kena ingat, pegawai-pegawai yang melakukan ongkol
di Lembah Kelang, walaupun jumlah yang sedikit, tetapi volume tu, kehadiran pesakit tu yang datang adalah sangat ramai. Maksud dia kalau dia buat 3 kali on call tu, memang doktor yang saya tanya memang mereka kepenatan. Dan sebab itulah kita perlu melihat juga bagaimana penjawatan ataupun keperluan untuk menilai semula jawatan-jawatan yang ada di hospital dan juga klinik perlu dinilai semula, dan juga berlaku maldistribution ataupun agihan doktor yang tidak tidak memenuhi kriteria-kriteria, di mana ada tempat yang berlebihan. Di situlah yang berhormat Menteri telah mengarahkan Datuk DG Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia untuk melakukan mapping, pemetaan supaya kita mendapat nilai ataupun jumlah keanggotaan yang sebenar untuk menggerakkan operasi KKM dengan keadaan optimum dan selesa. Kita memang faham, kita tak naklah membebankan pegawai-pegawai perubatan kita, nurse-nurse kita keletihan setelah mereka berdepan dengan keadaan COVID-19 yang benar-benar menguji sistem kesihatan negara kita. Dan juga kita telah belajar, sebab itulah pasca pandemik COVID-19 ini, dengan pendedahan ataupun pembentangan kertas putih kesihatan, kita kena relook balik, melihat semula apa keperluan, bagaimana pendanaan kesihatan perlu diwujudkan, dan juga tempoh masa untuk pesakit-pesakit menunggu tidaklah lama, dan juga sudah pasti keadaan klinik-klinik kita yang daif ini perlukan diberikan tumpuan, kerana kalau kita tunggu lagi memang kita akan berdepan dengan krisis. Apakah ini tepat ataupun berkaitan dengan apa yang disebut oleh Menteri Kesihatan Dr. Zalia? Beliau mengatakan bahawa sistem penyampaian penjagaan kesihatan negara yang bersifat dikotomi dan tidak berintegrasi telah menyumbang kepada pengagihan perkhidmatan dan sumber kesihatan yang tidak seimbang di Malaysia. Apa komen Wabi tentang apa yang disebut oleh Dr. Zalia? Okey, saya melihat dari sudut pengalaman kita membuat libat urus kertas putih kesihatan di beberapa wilayah dan juga zon di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kita dapati sememangnya kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri adalah benar, di mana daripada sektor awam dan juga swasta, kita tidak mempunyai satu integrations dalam sudut menyediakan perkhidmatan, di mana kalau kita lihat 2/3 daripada perkhidmatan kita adalah di klinik-klinik kesihatan awam ataupun hospital, dan juga selebihnya di klinik-klinik swasta dan juga hospital swasta. Dan juga masalah yang terbesar adalah peruntukan ataupun taxpayers money ini adalah diberikan sepenuhnya kepada sistem perkhidmatan kesihatan awam, dan di mana untuk klinik-klinik swasta pula duit datang daripada poket pesakit, dan juga berlandaskan insurans yang mereka beli. Itu yang membolehkan mereka mendapatkan perkhidmatan di swasta. Di situ sudah kita lihat bahawa tak ada integrasi antara swasta dan juga private. Apabila kita berdepan dengan COVID-19, kita dapat melihat di mana hospital dan klinik kita tidak dapat menampung jumlah kehadiran. Maka kita telah memulakan proses-proses seperti decanting dengan mengeluarkan pesakit-pesakit yang tidak berisiko tinggi untuk masuk ke hospital-hospital swasta. Dan juga kita menggunakan perkhidmatan ataupun kita outsourcingkan perkhidmatan klinik hospital awam ke hospital swasta. Contoh saya ambil, kalau saya ambil dalam konteks di Sarawak, instead kita bawa terbangkan pesakit kita daripada Miri ke Kuching melalui helikopter, kita pakai outsourcing ke klinik swasta di Miri dengan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sakit jantung. So ini dapat mengurangkan beban kewangan dan juga dapat menyediakan perkhidmatan yang cepat. Dan juga selain daripada itu, apa yang berlaku di environments ataupun structure KKM adalah data-data pesakit kita tidak berkomunikasi antara swasta dan juga private, di mana kita tidak mempunyai data untuk kita akses, dan juga klinik-klinik GP ataupun hospital swasta tidak dapat mengakses data-data kita, dan kita tidak mempunyai sistem electronic medical record
di mana kita kalau kita sakit di Kuala Lumpur, kita susah untuk bawa data kita ke Johor ataupun ke Kuching, kerana kita tidak mempunyai satu sistem yang seragam untuk medical record ini. Itu adalah yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri, di mana dikotomi ini wujud. Sistem kesihatan kita tidak berintegrasi dan juga ada keperluan untuk kita lakukan satu orang cakap paradigm shift ni, di mana melalui kertas putih dari dalam tonggak kertas putih kita telah kita akan cuba untuk memperkasakan kerjasama swasta dan juga awam untuk program-program masa hadapan kita. Okey, YB, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan saya percaya yang sempat saya kongsikan bersama dengan YB. Kita masih lagi bercakap tentang membangun klinik taif, memacu perkhidmatan efektif. Kita jumpa lagi selepas ini. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, kita masih lagi bersama dengan YB Luke, iaitu Timbalan Menteri Kesihatan. Tadi kita sembang-sembang YB tentang kertas putih kesihatan itu sendiri, dan sesuatu yang menggembirakan. Dulu pun YB Menteri pernah bercakap tentang kertas putih kesihatan ini. Harapan YB Menteri ketika itu juga yakin bahawa ianya akan diluluskan di Parlimen, dan akhirnya ianya menjadi satu kenyataan. Jadi dengan kelulusan kertas putih kesihatan di Parlimen ini, bagaimana YB melihat? Apakah ianya merupakan satu pencetus sebenarnya kepada satu kedudukan kesihatan, situasi kesihatan, senario kesihatan yang mungkin lebih baik dan lebih meyakinkan kepada rakyat Malaysia? Betul. Kita mewarisi satu sistem kesihatan yang mempunyai sejarah yang agak panjang. Lebih hampir 65 tahun kita menjadi sebuah negara, dan juga kita mewarisi kesihatan-kesihatan daripada kerajaan-kerajaan yang sebelum ini. Dan juga kertas putih ini bukanlah hasil sepenuhnya seorang individu ataupun jawatan menteri tersebut, tetapi adalah hasil usaha keras dan juga cubaan dan juga cadangan warga kerja
KKM itu sendiri. Dan saya difahamkan agenda Kertas Putih ini telah memakan masa bertahun-tahun, berabad-abad lah orang cakap. Dan juga kepakaran-kepakaran daripada semua aspek dan sektor kita ambil dan kita himpunkan di dalam Kertas Putih. Dan juga saya sangat-sangat gembira apabila Yang Berhormat Menteri membentangkan Kertas Putih ini, di mana respon dan juga perbahasan ahli-ahli parlimen mendapat satu respon yang sangat positif dan mendapat sokongan secara bipartisans, dan itu menggambarkan 222 ahli parlimen telah membawa suara rakyat, dan itulah yang rakyat nak. Dan juga Kertas Putih ini telah menggariskan tempoh masa yang sangat jelas. Dalam tempoh 15 tahun kita akan membuat polisi dan dasar dan inovasi dalam polisi untuk mereformasikan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Dan juga sudah pasti harapan rakyat adalah untuk melihat perubahan. Dan juga salah satu quick win melalui Kertas Putih ini apabila Yang Berhormat Menteri telah melancarkan program Madani Afiat, di mana kita ketika ini lebih kepada kuratif, maksud dia merawat, tetapi kita ingin beralih kepada preventif ataupun memberikan kesedaran kesihatan kepada masyarakat. Dan melalui program Madani Afiat ni kita menghimpunkan tenaga kerja KKM dan juga pemimpin setempat dan juga sukarelawan untuk membuat saringan untuk kita pergi, bukan mereka yang datang kepada kita. So this is the concept of yang kita nak. Dan juga kesedaran kesihatan ni sangat-sangat penting, di mana dalam survey kebangsaan kesihatan dan juga mobility telah meletak survey di mana 5 orang daripada 10 masyarakat Malaysia ni terdedah dengan penyakit diabetik, dan juga 3 daripada 10 masyarakat kita terdedah dengan hypertension. Dan ini adalah merupakan penyakit yang sangat kerap datang ke klinik-klinik kita ni. So kita kena bersiap sedia, perlukan satu gerak kerja dan juga political will untuk mengubah senario kesihatan. Dan juga sudah pasti di dalam Kertas Putih ini kita telah menggariskan bahawa kita ingin mewujudkan satu sistem pendanaan ataupun healthcare financing, di mana kita akan mengadakan banyak lab-lab ataupun perbincangan bersama dengan Bank Negara, pemain industri dan juga kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk memberikan satu healthcare financing yang lebih holistik kepada masyarakat. Okey, Wabi, kita akan sambung lagi, tapi saya difahamkan kita ada pemanggil. Oh, okey. Ini orang Sarawak ni sudah pun ada di talian kita. Rahim dari Sarawak, difahamkan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Rahim. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita daripada Miri Sarawak. Dari Miri Sarawak. Kami ni daripada Miri Sarawak. Soalan kepada Yang Timbalan Menteri. Kita maklum di kawasan kita ni banyak klinik daif lah. Jadi adakah kementerian untuk pembinaan klinik baru bagi kawasan-kawasan luar bandar yang tidak ada klinik ini? Okey. Itu saja, Rahim. Ya, itu dah harap Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat memberi jawapan yang baik untuk kita lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahim. Okey, orang Miri juga lah kena jawab. Ya, saya rasa saya kenal Cik Rahim ni. Dia penduduk di kawasan parlimen saya juga tu, Sibuti. Memang kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan untuk jangka 2 tahun 2020 hingga 2022, kita telah membuka 31 klinik baru. Dan juga sejak daripada Januari yang lepas 2023, hampir lebih kurang 10 klinik kesihatan telah siap. Dan juga 18 buah klinik kesihatan yang baru akan siap penghujung tahun ini. Ini adalah merupakan satu komitmen kita. Dan juga untuk Sabah dan Sarawak, khususnya di Sarawak, kita telah bercakap mengenaan tentang pembinaan klinik-klinik yang komprehensif. Maksudnya klinik-klinik yang lengkap di daerah-daerah ataupun bahagian-bahagian yang belum lagi mempunyai klinik. Dan juga inisiatif ini akan diletak di bawah
MA63, jawatankuasa MA63 yang akan dipengursikan oleh Yang Amat Berhormat PM dan juga Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah akan membincangkan, dan juga mereka telah menghantarkan hasrat mereka, kertas putih Sabah dan juga Sarawak, di mana mereka menuntut untuk mendapatkan klinik di mana-mana daerah yang belum lagi mempunyai fasilitis kesihatan. Itulah yang berlaku, dan juga realiti yang berlaku di luar bandar Sabah dan Sarawak, dan juga di pekan-pekan besar yang masih lagi tidak mempunyai klinik kesihatan. Walaupun demikian, komitmen kerajaan untuk pembinaan klinik di seluruh Malaysia, tak kira di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, akan tetap diteruskan. Dan juga perbincangan cadangan giat dilakukan, dan juga kita berharap Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan sudi untuk mendengar impian kita, harapan kita untuk mendapatkan fasilitis kesihatan yang komprehensif. Dan juga kita melakukan mengarahkan pihak JKR dan bahagian perancangan KKM supaya untuk melihat reka bentuk klinik kesihatan ini mampu bertahan dalam tempoh yang panjang dan juga reka bentuk yang memenuhi kehendak rakyat. Sekarang bukan hanya kita perlu membina hospital dan klinik, tempat letak kereta pun saudara sekawi menjadi isu yang besar. Maka perancangan kita ini mestilah memenuhi keperluan. Dan juga nak saya bangkitkan ruang yang ada ini adalah kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan juga dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun PBT di tempat lain. Perlu ada satu sinergi untuk kita bekerjasama, di mana kalau kita lihat tadi di klinik Petaling Bahagia, mengapa keadaan klinik dengan kehadiran pesakit yang banyak adalah disebabkan pembangunan perumahan yang berlaku di sekeliling tidak memenuhi apa yang kami dapat sediakan. Sebagai contoh, di Sepang dalam tempoh 10 tahun banyak perumahan-perumahan baru, sedangkan perancangan yang kita buat itu adalah 10-20 tahun yang lepas. Dan itulah yang menyebabkan antara satu faktor yang saya lihat adalah penyumbang kepada klinik-klinik dan juga fasilitis kita menjadi daif. Sebab itulah perancangan kita kena hebat, perancangan kita kena teliti dan juga memenuhi keperluan. Bukan hanya setakat 5 tahun ke hadapan, tetapi bersesuaian dengan kertas putih 15 tahun tu kita rancang betul-betul supaya pada masa hadapan kita tak berdepan lagi dengan masalah untuk memperbaiki klinik-klinik daif ni. Dan juga kerajaan, saya cukup yakin melalui kerajaan perpaduan, Cabinet members dan juga PM akan menyokong agenda Bintara Miladi ini. Okey, kita hampir di penghujung Wabilu ya. Ada lebih kurang 4 minit saja lagi. Tapi kalau kita lihat di pengakhiran ini, saya juga melihat di sini bahawa peruntukan belanjawan ini kita sentuh semulalah bagi KKM dilihat sebagai satu pembukaan ataupun permulaan yang positif ke arah peningkatan belanjawan sektor kesihatan kepada 5% daripada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK. Jadi sejauh mana KKM yakin bahawa 5% itu akan dapat dicapai dan dipenuhi sebenarnya? Okey, yang pertama saya memang mengakui bahawa kita memberikan ruang sepenuhnya kepada Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri untuk mengurus ekonomi kita supaya kita dapat membaiki kadar fiskal kita dan juga untuk meningkatkan kadar kemasukan pelaburan dan juga meningkatkan pendapatan. Melalui peningkatan pendapatan ini sudah pasti kita akan mendapatkan pulangan, dan juga pulangan ini untuk kita memohon kepada kerajaan meningkatkan lagi peratusan perbelanjaan ataupun belanjawan yang diberikan kepada KKM. Buat masa ini kita mendapat sekitar 2.5% ataupun peratus daripada GDP, dan sudah pasti itu tidak mencukupi. Cukup untuk membayar gaji, cukup untuk mengoperasikan semua fasilitis KKM, tetapi kita tidak mendapat kemewahan daripada perkhidmatan tersebut. Dan juga melalui kertas putih kita telah menggariskan bahawa kita memerlukan 5% daripada kadar GDP kita untuk mengoperasikan perkhidmatan kita, tetapi itu tak sepenuhnya diletakkan kepada tanggungjawab kerajaan. Bermaksud 5% ini nanti akan datang daripada sektor awam melalui taxpayers money ataupun
daripada selebihnya daripada kerjasama dengan sektor swasta untuk memberikan sumbangan. Sebagai contoh, apabila kita membina klinik kita telah sesak di kawasan bandar, sudah pasti saya merasakan pembina ataupun pemain-pemain industri perumahan ini perlu memberikan sumbangan untuk membantu fasilitis ini diperbesarkan ataupun memberikan sumbangan dalam bentuk kerjasama antara klinik kesihatan dan juga sektor swasta. Dan selain daripada itu, sudah pasti kita memerlukan satu pendanaan ataupun healthcare financing untuk menjayakan agenda 500 kita ni. Tapi selangkah rakasnya setakat ini Wabi, kita hampir-hampir di penghujung. Apakah Wabi sendiri selaku Timbalan Menteri Kesihatan berpuas hati dengan kerjasama di antara pusat kesihatan kerajaan dengan pusat kesihatan swasta? Secara jujurnya kita belum berpuas hati, dan juga melalui kertas putih dan juga gerak kerja kita yang akan datang, kita akan memperkasakan. Dan juga yang akhir sekali yang saya ingin beritahu kepada masyarakat adalah beri kerjasama kepada KKM untuk kami menjayakan program klinik badani, sampaikan maklumat di mana kerosakan, kita akan pergi dan juga membaki fasilitis tersebut. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YB Lukan Isman Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan, kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan YB Luke. Jadi kita harap ini bukan kali pertama yang dan terakhir YB kita ingin lagi bersama untuk bercakap lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan, dan kita juga nak buat follow up sebenarnya. Bila kita bercakap tentang menaik taraf klinik-klinik yang sedia ada sekarang ini. Betul. Dan kita mengharapkan dan mendoakan semoga segala usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia akan mencapai satu taraf kejayaan yang cukup cemerlang dan akhirnya akan membahagiakan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you, Wadi.